Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini Cikgu Syahanim akan terangkan subtopik yang kedua iaitu mikroorganisma berfaedah. Jadi terdapat pelbagai aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian kita. Mikroorganisma berfaedah ni diaplikasi dalam bidang perindustrian, yang kedua bidang pertanian dan yang ketiga dalam bidang perubatan. Okay, kita tengok dalam bidang perindustrian. Pertama dalam penghasilan minuman iaitu melibatkan bakteria Lactobacillus bulgaricus iaitu dalam penghasilan yogurt, minuman yogurt dan yogurt. Okay, kemudian barangan kulit itu bakteria Bifidobacteria species dan Lactobacillus subtilis. Dan seterusnya pembuatan makanan seperti roti, donat dan lain-lain iaitu dengan menggunakan yeast. Okay, di sini adalah contoh bakteria dan juga yeast yang dapat dilihat di bawah mikroskop yang berkuasa tinggi. Okay, bidang yang seterusnya ialah bidang pertanian. Okay, pertama melibatkan pencernaan haiwan iaitu bakteria Bifidobacteria species. Yang kedua ialah bakteria penetritan iaitu Nitrobacter species dan Nitrosomonas species. Yang ini dapat kita pelajari dalam kita nitrogen. Dalam bidang perubatan pula, pertama ialah penghasilan hormon seperti insulin iaitu DNA recombinant E. coli. Seterusnya antibiotik seperti penicillin iaitu menggunakan Penicillium caesareum. Seterusnya ialah penghasilan vaksin dengan menggunakan rotavirus, Salmonella species dan juga poliovirus. Ini adalah contoh gambar yang melibatkan penghasilan vaksin dengan menggunakan rotavirus, Salmonella species dan juga poliovirus. Seterusnya, potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Perkembangan dan kemajuan dalam bioteknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Contohnya di sini sisa makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dapat menghasilkan bahan pencuci yang selamat ataupun tidak mencemarkan alam sekitar, atau kita boleh kata bahan pencuci yang mesra alam. Larutan pembersih ekoenzim. Apa dia ekoenzim? Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Ini contoh gambar rajah bagi pembersih ekoenzim yang ini adalah bahan pencuci kimia. Bagaimana nak menghasilkan ekoenzim ini? Cara dia adalah 3 bahagian sisa makanan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran dicampur dengan 1 bahagian gula perak dan dicampur juga dengan 10 bahagian air dan dibiarkan selama dimasukkan dalam bekas yang tertutup selama 3 bulan. Dan kita peram dia dan kemudian hasil dia inilah yang kita nampak di sini. Dan kita boleh guna
larutan ini untuk menghasilkan bahan pencuci. Okay, macam mana hanya 3, 1, 10 ni macam mana? Maksudnya 3 contohnya 3 cawan sisa makanan, 1 cawan gula perang dan ditambah dengan 10 cawan air. Maka terhasillah ekoenzim. Okey, perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia. Okay, pertama dari sudut aspek proses penghasilan. Okay, larutan pembersih ekoenzim ini dihasilkan melalui proses penyampaian sistem pertanian seperti yang cikgu dah terangkan sebelum ni. Dan bahan pencuci kimia sudah tentulah menggunakan bahan kimia. Dari aspek tindakan terhadap lemak dan grease pula, enzim dalam ekoenzim menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Manakala surfaktan dalam bahan pencuci kimia mengemulsikan lemak dan grease kepada buih. Dari aspek penggunaan pula, larutan pembersih ekoenzim ini lebih mudah digunakan kerana tak perlu disental dengan kuat. Lemak dan grease mudah ditanggalkan. Bahan pencuci kimia perlu disental dengan kuat. Seterusnya, aspek saliran tersumbat. Molekul kecil dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Manakala bagi bahan pencuci kimia, buih yang dihasilkan oleh surfaktan menyumbatkan saliran. Dari sudut kos pula, larutan pembersih ekoenzim ni sudah tentulah kos penghasilannya adalah rendah kerana hanya menggunakan sisa pertanian sahaja. Dan bahan pencuci kimia kos penghasilannya adalah tinggi. Dari sudut penghasilan sisa pula, larutan pembersih ekoenzim menghasilkan penghasilan sisanya adalah kurang, manakala bahan pencuci kimia penghasilan sisanya adalah lebih banyak. Dari aspek alam sekitar, larutan pembersih ekoenzim ini lebih mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Kerana hanya melibatkan bahannya hanya melibatkan sisa pertanian. Manakala bahan pencuci kimia mencemarkan alam sekitar. Kemudian kita sambung lagi berkaitan serum bakteria Lactobacillus species. Serum bakteria Lactobacillus species digunakan untuk merawat air sisa dan enak cemar dalam sistem saliran. Bagaimana nak menghasilkan serum bakteria Lactobacillus species ini? Cikgu akan terangkan langkah-langkah penghasilan serum tersebut ya. Pertama adalah air basuhan beras disimpan dalam balang kaca dan ditutup dengan kain sebelum ditutup dengan penutup botol dan diperam selama seminggu. Air basuhan beras yang biasa kita makan itulah beras, air basuhan dia tu. Kemudian selepas seminggu hasil peraman air beras ditapis dan dicampur dengan susu, kemudian disimpan 5 hingga 7 hari. Kenapa dicampur dengan susu? Kenapa tidak dengan bahan yang lain? Kerana susu ni adalah medium yang sesuai untuk pertumbuhan bakteria Lactobacillus species. Lagipun dalam susu itu sendiri mengandungi lactose lah. Kemudian yang ketiga, hasil peraman yang kedua tadi akan mengandungi 2 lapisan. Lapisan, tengok dia ada 2 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan protein dan karbohidrat. Manakala lapisan yang kedua ini lapisan cecair berwarna kuning. Lapisan cecair berwarna kuning ni akan diekstrak dan ditambah dengan gula perang untuk tujuan pengawetan. Dan hasil akhir dia beginilah yang kita dapat lihat di sini. Hasil akhir serum bakteria Lactobacillus species. Untuk bahagian terakhir untuk subtopik ini ialah
kegunaan serum bakteria Lactobacillus species. Kegunaan yang pertama adalah untuk menyingkirkan bau busuk. Yang kedua, bantu pencernaan haiwan ternakan, di mana haiwan ternakan ini akan minum serum ni. Okey, kemudian yang ketiga adalah membuat kompos. Yang keempat, memajukan industri perikanan. Yang kelima, menghasilkan enzim. Dan yang keenam, merawat sisa tumbuhan. Okey, itu sahaja untuk subtopik mikroorganisma berfaedah. Kita jumpa lagi untuk subtopik yang seterusnya. Sekian, terima kasih.